cinta hatiku yang satu. Sudah lama aku menantikan saat ini. I always know you were the one. Jadi bini selepas lama kita berkawan. Kinda funny when just guess that wanna have fun. No, 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 no. Kita end up jatuh cinta disebabkan lagu selipar, benda yang tak sengaja. Jodoh, jodoh, jodohku di depan mata. In the night ataupun buta, kaulah jawapan pada aku punya doa. Amin, amin, oh, oh, amin. Sayang, sudikah engkau mengawini diriku menjadi suamiku? Sayang, sudikah engkau menjadi suamiku? Cinta hatiku yang satu. The best part is kita dua-dua sama-sama suka. Hubungan ini tak perlu dipaksa. We will never give up on each other. No matter how big the problem is. Saying sorry tak perlu nak mengemis. Dari hujan lebat sekarang gerimis. Kita percaya to make it work like this, baby. Oh baby, don't you understand? You're stuck with me now, so hold on tight and grab my hand. Lately, oh lately, I'm not just a fan. Awak tak perlu lagi nak risau, kita akan bersama tiada. Okey, kembali kita dalam rancangan Hoi Podcast. Untuk pengetahuan semua, program kita ni ditaja oleh Pixel Distribution dan Hoi Production. Okey, untuk memeriahkan lagi kita punya program hari ini, saya berharap agar semua boleh post story dan juga tag Pixel Distribution, Yolobok, Holy Land dan juga Mano. Okey, sebelum itu saya bersama pasangan saya yang sangat tampan lagi bergaya, iaitu saya Nur Adilah binti Razali. Saya Zikri. Okey, seterusnya kita juga bawa tetamu kita yang kacak, handsome dan juga hebat di hadapan ini, iaitu Dr. Muhammad Nur Aziri Shah Muhammad Sayuti selaku pensyarah kanan Fakulti Kejuruteraan Alam Bina FKAB serta Jurulatih Memanah Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah PBKI USIM. Untuk pengetahuan semua juga, beliau merupakan pensyarah sejak tahun 2008 dan juga jurulatih memanah di PPKI sejak semester 2 tahun lepas. Topik hangat kita pada hari ini ialah adakah sukan mampu menjadi kerjaya yang menguntungkan? Okey, kita terus pada soalan nombor 1 lah, Doktor. Kenapa memanah? Bagi saya, memanah adalah sukan yang menarik dan mencabar. Dia mencabar tu kerana dia memerlukan konsistensi lah. Sebab memanah ni bukan sahaja melibatkan aiming. So dia melibatkan beberapa proses lah dalam memanah tersebut. So jika memanah ni tertumpu hanya kepada aiming saja, dia tidak akan dapat scoring yang bagus lah, panahan yang tepat. So dia perlu melakukan proses yang betul daripada awal hingga akhir baru boleh dapat panahan yang baik lah. So saya rasa itu satu sukan yang menarik, dan memanah juga dia sebenarnya sukan individu. So maksudnya latihan tu boleh dilaksanakan oleh individu sendiri. Dia tidak melibatkan koordinasi antara beberapa pemain lah. So bagi saya ia sesuai, terutamanya sebab kerjaya saya sebagai pensyarah dan saya ada komitmen yang lain, dan oleh kerana dia sukan individu, so saya dapat meluangkan banyak masa, dapat membahagikan masa dengan baik lah antara kerjaya dan juga memanah. Okay, untuk soalan kedua pula, siapa yang mendorong doktor dalam sukannya memanah? Bagi saya, pendorong utama tu adalah minat lah, datang daripada minat. Memanah ni sebenarnya saya aktif secara serius sewaktu PKP. Sewaktu PKP dulu kita tak ada kebebasan kan, kita bersukan pun bersukan dalam kawasan setempat dan sebagainya. So waktu itu saya memilih memanah lah, sebab saya rasa memanah waktu itu sesuai dengan keadaan PKP dan sebagainya.
So selepas itu saya teruslah didorong oleh minat tu, terus mencuburi dengan secara serius memasuki pertandingan dan sebagainya. Dan daripada situ kita memperbaiki skill dan sebagainya, kemahiran dan sebagainya. So sampai sekarang lah kekal dalam sukan memanah ini. Soalan seterusnya, boleh tak kalau doktor terangkan sedikit sedang sukan memanah ni, maksudnya mungkin dari segi latihan atau step-step yang kita perlu tahu untuk join sukan memanah ni? Basically memanah ni melibatkan beberapa proses. Proses yang saya maksudkan ni adalah teknik memanah lah. Sebagai contohnya, bila kita mula memanah, kita kena berdiri dengan betul. Dalam memanah kita panggil dia sebagai stance. So kita kena berdiri dengan betul. Kenapa? Sebab kita perlukan kestabilan. Sebab memanah ni dia perlukan tarikan dan tolakan. So dia punya daya tarikan dan tolakan itu, jika kita tidak stabil ketika berdiri, kita tak dapat menahan sebelum kita melepaskan anak panah. Proses yang keduanya adalah proses holding, iaitu cara kita memegang bow, dan juga proses macam mana kita hook tali bow tersebut, dan proses bagaimana kita masuk ke dalam pre-draw, iaitu kita mengangkat bow kita dan kita draw anak panah, dan selepas tu baru kita knocking dan seterusnya aim dan release. So memang ada beberapa proses lah, sekurang-kurangnya ada 9 proses yang perlu dilaksanakan oleh seorang pemanah tersebut untuk memanah dengan baik. Banyak proses tu, 9 proses. Jadi kalau orang tu beginner, macam mana? Ambil masa yang lama ke nak master? Okey. Bagi saya beginner, dia perlu belajarlah proses tersebut satu persatu. Dia tidak boleh belajar keseluruhan proses tersebut dalam satu masa. So dia kena ada belajar dalam berperingkat lah. So kita kena belajar macam mana berdiri yang betul, bagaimana memegang bow yang betul, bagaimana hook tali bow dengan betul dan sebagainya. So setiap satu proses tu boleh dipelajari dengan mudah, tapi dia kena pelajari satu persatu. Sebab bila kita melaksanakan memanah ni, dia proses tersebut dilaksanakan satu persatu. So dia tak boleh terburu-buru lah. So dia kena belajar secara satu persatu untuk dia faham dengan cara yang betul, dan kemudian barulah dia boleh melaksanakan keseluruhan proses-proses tersebut. Macam mana kalau orang tu OKU, doktor? Ada ke macam yang masuk memanah? Ada? OKU pun ada yang memanah, dan even ada yang masuk dalam pertandingan memanah. Dan juga ada pertandingan-pertandingan terbuka dan peringkat nasional dan international juga. Bagi saya, sebagai seorang OKU, tidak menjadi satu batu penghalang untuk memanah. Walau bagaimanapun, cara dan tekniknya perlu disesuaikanlah dengan keadaan OKU tersebut. Macam idola doktor, siapa dalam memanah? Well, nak kata idola tu, saya boleh katakan sebagai reference saya lah, jika saya ingin belajar lah. Well, ada beberapa lah. Antara mula-mula yang saya minat, nama dia John Dahmer. John Dahmer ni daripada US lah. John Dahmer ni basically dia punya bebo, dia punya memanah, division memanah dia adalah bebo lah. Dalam memanah ni ada beberapa division, satu compound, satu bebo dan satu recurve. So kalau division saya, division bebo. So bebo ni, John Dahmer ni memang agak popular lah. Dia di US, dia memang memanah dalam division bebo lah. Dan yang kedua, kalau saya belajar daripada person nama dia, saya tak ingat nama dia, tapi dia agak popular jugalah. Dia daripada US juga, Jake Kaminsky. So antara dua orang ni lah yang boleh saya katakan rujukan lah kepada saya untuk mempelajari teknik dan sebagainya. Kalau macam saya tahu seorang ni, kalau ada superhero, ada nama Arrow. Kalau doktor tahulah. Filem tu. Oliver King. Okey. Benar. Okey doktor, macam untuk orang yang awal-awal nak berlatih semua ni kan, mereka akan mengambil masa lama tak untuk mereka nak kuasai dalam bidang memanah ni?
Untuk beginner tidak mengambil masa yang lama jika belajar daripada seorang yang mahir lah. Sebab terutamanya daripada jurulatih lah. Mereka boleh belajar dengan cepat jika ada orang menunjuk ajar lah. Basically dalam 7 ke 8 minggu mereka dah boleh memanah dah. Cuma dia kena perlu pelajari daripada asas dia. So selepas asas betul, foundation dalam memanah betul, terutamanya proses yang saya sebutkan tadi, seseorang dia dah boleh memanah dah. 9 proses tadi lah. Ya, betul. Doktor ada dapat tentangan daripada ahli keluarga ke untuk join memanah ni? Tentangan tu tak ada langsung lah. Even family bagi sangat-sangat supportive lah. Dalam terutamanya my wife dululah. Saya masih ingat lagi dalam satu pertandingan waktu PKP. Waktu pertandingan ni dianjurkan oleh World Archery pertandingan remote archery online competition. Pertandingan ni diadakan bila kita shoot dekat tempat kita dan kita akan upload result kita lah dekat sistem. So untuk membantu kita sebagai archer ni kan, so ada orang yang tolong ambil skor dan sebagainya lah. So dalam sukan tersebut, dalam competition tersebut, my wife actually membantulah dalam untuk ambil scoring dan sebagainya. So mereka sangat-sangat supportive. So saya bersyukurlah ada juga, walaupun di kalangan ahli keluarga saya yang aktif lah. Di kalangan ahli keluarga lain tak berapa aktif, tapi mereka beri support yang baik lah kepada saya. Maksudnya ahli keluarga doktor lah yang macam paling macam wow macam tu. Boleh dikatakan saya lah yang aktif dalam keluarga dalam sukan memanah ni. Hebat. Okey doktor, waktu jalankan latihan tu ada tak cabaran ataupun kesan yang waktu memanah semua tu? Cabaran memang ada, terutamanya jika kita safe coaching. Macam saya, waktu saya mula-mula berkecimpung dalam sukan memanah ni, saya berkecimpung tanpa jurulatih khas. Maksudnya kita self coaching sendiri je. Maksudnya kita belajar daripada pengalaman kita dan kita membetulkan teknik kita melalui our own self reflection. So bila kita shooting, kita akan reflect baliklah bagaimana kita shoot, kenapa kita shoot tak baik dan apa sebabnya. So kita cuba fikirkan dan kita cuba cara yang baru, trial and error. So itu dinamakan sebagai self coaching lah. So cabaran utama dia tanpa coach ni, dia boleh untuk menimba pengalaman, untuk improve skill dan sebagainya. Cuma dia akan mengambil masa sedikit lah. Dan cabarannya satunya dia kena sabar dan kena istiqomah lah. Sebab kalau tak ada elemen tersebut, kita akan mudah berputus asa. Walau bagaimanapun bagi saya cara tersebut berkesan. Sebab skill yang saya ada sekarang pun melalui self coaching. Of course saya ada baca buku dan juga refer kepada orang lain melalui YouTube dan sebagainya kan, untuk mempelajari setengah teknik kan. Sebab kita perlu mendapatkan ilmu tersebut kan. Tapi dari segi praktiknya kita boleh mempraktikkan diri sendiri. So kita jalankan self coaching saja. Tapi saya pernah lah try lah nak tarik satu archer tu. Memang satu tangan ni merah. Okay. Itu memang biasa kan untuk orang yang archer. Selalunya kita ada pakai arm guard lah untuk melindungi tangan kita. So ada kawan saya juga doktor kan, dia pun masuk memanah, maksud macam ada luka-luka bahagian ni. Tu sebab salah step atau ada apa macam tu? Dia mungkin form tidak betul. Bila kita shoot, kalau form kita betul, terutamanya kedudukan badan kita. Kedudukan badan kita ada setengahnya kita bernafas, selalunya kita naikkan dada kan. Dalam sukan memanah kita tak boleh naik dada. So kita macam kita kena bernafas melalui perut. Sebelum kita melalui perut, dada kita tak naik kan. So bila dada kita tak naik, bila dada kita naik, bila kita memanah, tali akan melibas dada dan seterusnya kepada tangan lah. So kalau kita, waktu kita shoot tu, kita bernafas melalui perut contohnya. So everything macam ke dalam badan kita. So dia akan mengelakkan daripada dilibas oleh tali dan sebagainya lah. Walau bagaimanapun setengah orang mempunyai bentuk badan yang berbeza. Dan tidak menafikan itu juga akan memengaruhi jugalah bila bagaimana tali tu berlepas. So ada kadangnya walaupun mungkin teknik betul, tapi mungkin ada sedikit libas dan sebagainya. Oleh kerana itu kita digalakkan untuk pakai arm guard lah.
Macam bernafas cukup perut ni kan. Dia macam universal untuk stability kan. Sebab saya main gym apa semua, memang bernafas kena perut, bukan dengan dada lah. Betul. Dia actually bernafas melalui perut lebih relax lah. Bila kita shoot baru critical point untuk kita lepaskan anak panah tersebut kan. So kita tidak boleh terlampau bergerak dari segi kedudukan badan lah. So kita kena relax dan bernafas melalui perut supaya kita lebih terkawal untuk sebelum kita melepaskan anak panah tersebut. Maksudnya boleh cakap posisi badan kita ni mempengaruhi kita punya nak memanah semua. Betul. Jika kita salah posisi ataupun kita sending contohnya kan, kita tidak berlaku form yang betul. So anak panah walaupun kita aim, nampak aim seperti betul, tapi anak panah tidak akan pergi kepada aim tersebut. Dia akan ke kiri ataupun ke kanan. So sebaiknya adalah melakukan proses yang betul kerana ia memastikan kedudukan badan kita betul dan seterusnya kita dapat shoot dengan baik lah. Mungkin kalau macam waktu COVID-19 dulu, macam mana latihan dijalankan tu? Saya berterima kasih kepada USIM lah. Sebenarnya USIM waktu tu memang ada padang memanah di belakang berdekatan dengan bangunan FST di belakang. So di situlah saya memanah, berlatih memanah. Sebab di situ ada target bar dan target fish, saya bawa sendirilah. So dari situ memang dah ada padangnya, dah ada fasilitinya. So kita memanah di situ sajalah. Untuk mungkin kalau bukan staff USIM mungkin susah sikit lah, mungkin kena pergi tempat lain dan sebagainya. Oleh kerana saya pun duduk berdekatan dengan USIM, so waktu PKP itu saya membuka peluang lah di padang USIM tu untuk berlatih memanah secara memang doktor berlatih secara sendiri-sendiri je lah. Ya. Okey, kalau kita berehat seketika, okey? Okay. Sayang, sudikah engkau mengawini diriku menjadi istriku? Sayang, sudikah engkau menjadi istriku? Cinta hatiku yang satu, sudah lama aku menantikan saat ini. I always know you are the one. Jadi bini selepas lama kita berkawan. Kinda funny, we're just kids that wanna have fun. No, 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 kita end up jatuh cinta disebabkan lagu selipar, benda yang tak sengaja. Jodoh, jodoh, jodohku di depan mata. In the night ataupun buta, kalau jawaban pada aku punya doa. Amin, amin, oh, oh, amin. Sayang, sudikah engkau mengawini diriku menjadi suamiku? Sayang, sudikah engkau menjadi suamiku? Cinta hatiku yang satu. The best part is kita dua-dua sama-sama suka. Hubungan ini tak perlu dipaksa. We will never give up on each other, no matter how big the problem is. Saying sorry tak perlu nak mengemis. Dari hujan lebat sekarang gerimis. Kita percaya to make it work like this, baby. Oh baby, don't you understand? You're stuck with me now, so hold on tight and grab my hand. Lately, oh lately, I'm not just a fan. Awak tak perlu lagi nak risau, kita akan bersama till the end. Till the end, we're gonna be best of friends till the end. Sayang, sudikah engkau mengawini diriku menjadi pasangan aku? Sayang, sudikah engkau menjadi pasanganku? Cinta hatiku yang satu. Ooh.
kawini diriku menjadi istriku. Sayang, sudikah engkau menjadi istriku? Cinta hatiku yang satu, sudah lama aku menantikan saat ini. Okey, kita sambung balik. Tapi kita kena terima kasih dulu pada penaja kita. Pixel Distribution dengan Hoi Production. Okey doktor, soalan seterusnya lah kan. Adakah doktor ni pernah terfikir memanah ni dapat menjadi satu kerjaya? Bagi saya memanah ni sebagai hobi sajalah buat masa ni. Kalau kerjaya mungkin sebagai atlet. Walau bagaimanapun kita ada apa tu orang kata kerjaya tetaplah sebagai pensyarah kan. So saya anggap memanah ni sebagai hobi lah. Walau bagaimanapun saya menggunakan peluang daripada hobi ni untuk mengajar lah. Adakah mengajar sebagai jurulatih itu disifatkan sebagai kerjaya? Mungkin kerjaya part time, bukan kerjaya full time lah. Untuk masa depan pun insya-Allah kalau diberi peluang mungkin saya menggunakan ilmu yang ada dan sebagainya dalam memanah ni untuk mengajar orang lain, dan saya rasa itu pun satu peluang yang baik lah. Untuk atlet pula sebagai masyuk kerjaya. dia orang punya allowance. Sebagai atlet, mungkin kalau atlet kebangsaan di bawah MSN dan sebagainya, mungkin mereka ada allowance dan sebagainya lah yang bertanding dalam pertandingan peringkat tinggi lah, international dan sebagainya. Tapi di Malaysia ni ada juga pertandingan yang bersifat terbuka. Maksudnya terbuka ni dia buka kepada orang awam dan sebagainya. Dia bukan atlet saja. Atlet yang saya maksudkan sini adalah atlet negara lah. So terbuka ni dia terbuka kepada siapa yang boleh memanah dan ingin bertanding dalam pertandingan memanah. Atlet yang sedemikian ini yang daripada kalangan orang awam ni selalunya self sponsor. So peralatan dan sebagainya tu kami beli sendiri aja. So kita tak ada allowance dan sebagainya. So kalau nak kata boleh, adakah orang awam yang terlibat dalam pertandingan ni boleh jadikan dia sebagai kerjaya di masa hadapan? Mungkin, tapi saya rasa buat masa sekarang ni sebagai hobi sajalah. Penasar daripada sekarang. Betul, benar. Boleh try lah ni memanah lepas ni. Okey doktor, apakah pencapaian yang tertinggi dalam bidang memanah ni? Alhamdulillah tahun lepas 2022 atlet memanah musim di kalangan staff telah menyertai sukum yang telah diadakan di UPM. So di sukum UPM kami telah berjaya menjuarai sukan memanah di kalangan universiti lain lah. So pingat yang saya menangi di pertandingan tersebut adalah emas untuk kumpulan dan juga perak untuk individu. Saya rasa itu adalah antara pencapaian yang tertinggi lah. Bukan sekadar saya tapi juga atlet-atlet USIM di kalangan staf USIM juga. Sebab kami telah menjuarai universiti yang menjuarai sukan memanah di pertandingan tersebut. Doktor, macam mana kalau kita nak kira mata untuk bobo yang kita pium-pium tu kan? Nak kira mata scoring amat mudah saja. Sebab di target face tu memang dia ada tulis kan berapa skor yang ada dapat dan sebagainya. Kalau kuning tu 10 ataupun 9, merah 7, 8 dan sebagainya. So sebagai seorang pemanah kami biasalah untuk ambil scoring dan sebagainya ni. Untuk masa pula kan, macam mana doktor bagikan masa lah, macam nak training, nak mengajar lagi? Pada awal-awal dulu, sebab tu saya pada level beginner lah, saya cuba ambil masa, mencuri masa lah basically. Sebelum bekerja kan, selalunya bekerja mesyarah antara 8 dan 5 lah. So waktu tersebut saya cuba ambil masa dalam pukul 7 ke 8 untuk berlatih sekejap kan. Walaupun dapat 1 jam ataupun 1 jam setengah, bagi saya waktu tu lebih daripada cukup lah. Dan sebelah petangnya sambung kembali mungkin lepas 5 ke 7 dan sebagainya lah. Dari segi jadual dia tidak clash lah dengan kerjaya tetap saya dan sebagainya.
Even waktu sekarang pun saya cuba memanah waktu pagi dan waktu petang. Sebab itu sajalah waktu yang ada. Kita tak boleh nak shoot waktu malam kan, sebab malam tak ada padang yang ada lampu yang cukup kan untuk memanah dan sebagainya. So kalau hujung minggu biasanya saya akan gunakan 8 sampai pukul 12 hari Sabtu untuk memanah dengan lebih lama lah. Maksudnya memanah ni kena berlatih hari tau. Latihan memang kena konsisten tiap hari. Sebab kalau selalunya kita tak berlatih satu hari, kita akan hilang skill kita seminggu. So kita kena betul. So nanti nak cover balik agak payah kan. So kita cuba maintain sehabis baik untuk dapatkan at least walaupun sejam ataupun setengah jam, kita cubalah shoot juga. Kalau tidak, kita akan hilang, lupa skill yang kita belajari. Kan doktor cakap doktor dalam masa yang sama doktor jadi jurulatih memanah kan. Pernah tak doktor rasa macam terdetik dekat hati ni nak stop dari jurulatih, nak fokus kepada mengajar je? Buat masa ni sebab memanah ni telah menjadi satu sukan yang saya amat minati lah. So saya akan terus jika diberi peluang untuk mengajar, saya akan terus mengajar dalam bidang memanah lah. InsyaAllah sebelum ni pun saya telah ada kursus jurulatih memanah, asas memanah dan sebagainya. So kalau selepas itu mungkin saya akan pergi ke tahap 1 dan sebagainya lah. So dari segi individu, saya akan cuba untuk meningkatkan lagi lah tahap skill, bukan saja sebagai seorang atlet tapi juga sebagai seorang jurulatih lah. Sebab saya rasa memanah ni perlukan dua-duanya, iaitu praktikalnya dari segi seorang atlet dan sebagai pengajar. Barulah kita dapat apa orang kata tu, mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari itu dan ilmu tu tak hilang daripada kita. Jika kita tidak praktikan, dia akan mudah lupa dan hilang dan sebagainya. Maksudnya doktor lagi tertarik dengan memanah daripada mengajar ni? Tak juga. Mengajar tu adalah tanggungjawab lah sebagai kerjaya tetap kita kan. So bagi saya, mengajar sebagai seorang lecturer dan juga memanah, dia jalan seiring lah. Dia jalan seiring. Sebab di universiti ni dia bukan saja akademik, ada juga bidang yang bukan akademik seperti memanah dan sebagainya. Sebab dari segi bukan akademik ni membina kemahiran insaniah kan. So daripada situ, dalam konteks environment di sebuah universiti, akademik dan bukan akademik tu datang seimbang. So saya sebagai seorang pensyarah, saya akan cuba kekalkan lah kedua-duanya lah. Selain daripada pelajar USIM, doktor pernah ada tak coaching untuk orang awam ke apa? Buat masa ni saya belum coaching lagi orang luar. Mungkin disebabkan kekangan masa jugalah. Sebab untuk coaching orang luar ni biasanya dia akan mengambil masa juga. Contohnya weekend ataupun sebelah petang dan sebagainya. Kalau jadi jurulatih PPKI, biasanya hari Rabu petang tu memang khas untuk kemahiran insaniah kan, untuk kurikulum kan. So saya rasa itu pun sudah cukup lah buat masa ni untuk saya berkecimpung dalam bidang memanah ni. Jadi untuk program KOKO yang petang-petang yang Rabu tu, doktor lah yang bahagian mengajar semua tu? Kalau tak saya, mungkin grup lain. Grup lain pun ada coach dia sendiri. So memanah ni ada banyak grup sebenarnya. So dia ada giliran dia lah. Okay, yang last ni mungkin kan, apa nasihat doktor untuk orang awam, pelajar yang berminat dengan memanah? Teruskan minat tersebut. Jangan padamkan minat tersebut setelah minat tu datang. Bagi saya, bila kita dah ada minat, kita akan cuba usaha. Dan usaha itu penting untuk kita konsisten. Sebab kadang-kadang bila kita berusaha, nampak cabaran sikit, kita akan rasa mudah seperti ingin berhenti ataupun mudah putus asa. Tapi jangan untuk memanah. Memanah ni dia memerlukan, anggap itu sebagai satu cabaran lah. So jika ada minat, teruskan. Jika tak tahu, maka belajar. Dan jika dah tahu, maka praktikkan. Dan dengan cara itu sajalah kita akan dapat skill memanah yang baik. Ni kalau kami nak belajar memanah ni, kena jumpa doktor ni? InsyaAllah, saya tiap-tiap petang ada. InsyaAllah kalau ada turun, memang tiap-tiap petang lah saya turun dekat belakang badan sesama memanah. InsyaAllah. Boleh start lagi. Silakan. Tadi doktor boleh nak kalau nak promote memanah? Boleh.
Jika kalau ada siapalah yang ingin memanah, kami di USIM ni sebenarnya akan menubuhkan kelab memanah USIM yang akan terbuka kepada staf dan juga kepada pelajar. So penyertaan tu terbuka kepada semua warga USIM lah. Dan jika berminat, nanti kami akan buat satu hebahan lah bila kelab ni tertubuh nanti. Dan maka dengan tertubuhnya kelab ni nanti akan lebih aktif lah aktiviti-aktiviti di USIM dan sebagainya. InsyaAllah. Okey, maka dengan tu berakhirlah sudah podcast kita pada petang ini. Jadi saya akhiri dengan serakat pantun. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian, terima kasih. Bye. Sudikah engkau mengawini diriku menjadi istriku? Sayang, sudikah engkau menjadi istriku? Cinta hatiku yang satu, sudah lama aku menantikan saat ini. I always know you are the one. Jadi bini selepas lama kita berkawan. Kinda funny, we're just kids that wanna have fun. No, 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 kita end up